Salam dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar cara-cara untuk mendaftar di MySpike bagi kursus-kursus VTO dan juga SKM, dan caranya agak mudah. Namun demikian, beberapa perkara perlu disediakan dahulu sebelum kita mendaftar kepada MySpike. Itu yang pertama ialah pastikan anda semua telah ada surat kebenaran majikan, pengesahan majikan, bertugas telah berapa tahun dan sebagainya. Dan sebaik-baiknya bagi SKM telah bertugas sekurang-kurangnya 5 tahun ke atas, dan juga dengan disokong dengan bukti-bukti yang lain, contohnya bukti-bukti kursus. Manakala kursus VTO, sebaik-baiknya mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 7 tahun. Namun demikian, sebahagian daripada anda semua yang pada hari ini yang ingin mengisi MySpike ini, kebanyakannya tidak mempunyai pengalaman. Kebanyakannya berpengalaman 1 tahun, 2 tahun atau kurang daripada 5 tahun. Bagi menyertai program SKM ini, JPK atau Jabatan Pengurusan Kemahiran memberikan peluang kepada anda dengan syarat mengikuti dua cara. Yang pertama, kalau anda lebih daripada 5 tahun atau 7 tahun, anda boleh mengikuti kursus secara portfolio. Menggunakan, maksudnya anda cuma hanya membuat file dan mencari bukti-bukti ataupun evidence berdasarkan pengalaman anda selama 5 tahun atau 7 tahun tersebut. Bagi yang baru-baru ini, yang belum cukup pengalaman, anda boleh juga menyertai kursus Sijil Kemahiran Malaysia ini dengan memilih secara amali. Yang kali pertama untuk masuk ke MySpike ini tidak pernah masuk di sini, anda perlu login dulu, dan login. Dan di sini terdapat daftar masuk, kata laluan dan juga pengguna baru. Jikalau anda pengguna lama, hanya masuk ke daftar masuk dan masukkan kata laluan. Manakala bagi pengguna baru, masuk kepada warna merah ini, iaitu pengguna baru. Jadi kita cuba masuk kepada pengguna baru. Okey, bagi anda yang pengguna baru, seperti tadi yang saya katakan tadi, pertama ialah login, kemudian letak kepada pengguna baru dan isikan nombor kad pengenalan anda. Sebagai contoh, masukkan nombor kad pengenalan. Dan di sini ialah MySpike menyatakan bahawa tiada rekod di dalam sistem. Jadi anda boleh mengisi untuk mendaftar dalam sistem. Jadi anda dikehendaki mengisi pertama nombor kad pengenalan, ada pemegang kad OKU, nyatakan jenis OKU apa yang anda ada, kemudian agama, kaum, status perkahwinan, alamat rumah, postcode negeri dan type semula. Captcha di captcha tu MARUNQ dan sebagainya. Jikalau apa yang tertera di situ, anda type saja dan kemudian save. Okay, anda isi sehingga penuh dan isi type di bahagian ini, iaitu captcha ini, iaitu MARUNQ, kemudian tekan save. Kalau tidak tepat, ke sini ialah pendaftaran anda telah berjaya. Sebagai contoh ni, peserta ini, tahniah pendaftaran anda telah berjaya. Dan perkara yang sangat penting bagi anda ialah menghafal ataupun menulis ataupun menyimpan kata laluan ini. Untuk masuk login di MySpike, anda perlu tekan butang login dan pergi ke daftar masuk. Interface yang anda perlu kenali untuk mengisi atau untuk mendaftar dalam MySpike ini. Okey. Mula-mula tekan kepada pengguna, klik pada pengguna. Dan di sini terdapat akaun pengguna, permohonan pengguna, pelanggan JPK, perantis SLDN. 'SLDN'. Jadi anda perlu pilih ialah
penilaian kendiri dan SKM secara PPT. Ini saja penilaian kendiri dan SKM secara PPT. Manakala jikalau anda ingin membeli NOS, pergi kepada langgan NOS ini, klik saja, anda boleh beli NOS dengan berharga RM20. Jadi kita tengok kepada penilaian kendiri dan SKM secara PPT. Di sini apabila anda tekan di situ, terdapatnya permohonan baru. Ini merupakan langkah pertama anda untuk mendaftar SKM ataupun VTO. Okay, anda telah masuk kepada antarmuka PPT, iaitu penganugerahan pencapaian terdahulu. Penganugerahan pencapaian terdahulu ataupun PPT, di mana terdapat 3 kaedah persijilan yang anda akan ikuti, yang anda boleh ikuti sama ada mengikut tahap ataupun MT. Yang kedua menggunakan single tier, dan yang ketiga secara modular. Bagi mengikut tahap ini bermaksud jikalau anda ingin memohon mengikut tahap saja, satu tahap saja, mungkin anda boleh bayar RM300 untuk satu tahap, contohnya tahap 2 saja. Kemudian anda tambah satu lagi tahap, anda bayar ambil satu tahap lagi, iaitu RM300 lagi untuk tahap yang ketiga. Jadi pendaftarannya mengikut tahap, anda cuma boleh daftar satu tahap saja. Sebagai contoh, khusus VTO ada satu tahap saja, anda hanya bayar RM300 saja mengikut tahap. Manakala bagi single tier ialah khusus yang anda akan ikuti ialah anda perlu memasukkan berapa tahap yang terdapat dalam kursus tersebut. Terdapat kursus yang mempunyai tahap 1, tahap 2, tahap 3. Terdapat juga kursus yang ada sahaja cuma tahap 2 dan tahap 3. Sebagai contoh, kursus penjadian dan pembuatan makanan hanya tahap 2 dan juga tahap 3. Dapat tahap 2 dan tahap 3. Manakala perkhidmatan estetik terdapat tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Manakala kursus bagi kursus modular pula, kursus modular ialah bagi pengambilan sebahagian saja. Sebagai contoh, dalam kursus tersebut, dalam kursus SKM tersebut ada 7 koku. Kurikulumnya ada 7 saja, 7 koku. Jadi mungkin anda akan ambil koku 1, koku 2, koku 3 saja. Okay, untuk alitan kita pada ini, kita akan mengisi single tier bagi kursus penjadian dan pembuatan makanan. Jadi yang pertama kita klik pada single tier, pilih single tier dan masukkan kod program NOS bagi penjadian dan pembuatan makanan. Kodnya ialah HT -012. Jadi untuk mengisi bagi single tier ini, langkah yang pertama ialah, yang pastikan ialah anda mengisi tahap tertinggi dahulu, iaitu sebagai contoh di sini penyediaan dan pembuatan makanan HT 012-3-2012. Yang kedua di bawah ni penyediaan dan pembuatan makanan HT 012-22012. Kod di sini bermaksud HT lah khusus bagi bidang dalam penyediaan pembuatan makanan ini. Jadi 012 ialah kodnya. Manakala yang paling penting di sini tahapnya. Tahapnya lah di bahagian tengah ni, iaitu 3 ni tahap 3. Tahun bermulanya khususnya 2012. NOS ni bermula pada 2012. Jadi kita perlu memilih yang tahap 3 dahulu, isikan tahap 3 dahulu, kemudian barulah isi tahap yang kedua. Okey, cuba tengok sekarang kita isi penyediaan dan pembuatan makanan tahap 3 dahulu. Apabila telah anda pilih kaedah persijilan single tier, kod program anda masukkan penyediaan dan pembuatan makanan tahap 3. Kalau khusus anda refleksologi, masuklah tahap 3. Ataupun khusus yang lain adalah desktop publishing, dia tak ada tahap 3, dia ada tahap 2 saja. Atau bergantung pada khusus yang anda pilih. Jadi setelah anda pilih single tier atau penyediaan pembuatan makanan, klik save. Dan di sini kod yang anda pilih ialah ID anda. Yang penting di sini anda perlu catatkan, ingat dan catat atau ingat nombor ID anda, ID PPT pemohon.
Kemudian ingatkan nama program. Okey, tuliskan nama program tahap 3 dahulu. Kemudian selepas pada anda daftar ni tadi, langkah seterusnya ialah anda perlu mengisi penilaian kendiri program ini tahap 3 dulu. Jadi isikan penilaian kendiri anda. Jikalau anda bersetuju kesemuanya, klik pada ya saja, mendapatkan markah 100%. Jikalau anda pasti, anda boleh lakukannya. Jadi inilah akan anda pelajari semasa di dalam bidang-bidang kerja yang terdapat dalam penyediaan pembuatan makanan. Jadi anda lihat, baca di sini, dan jika anda telah laksanakan, nyatakan telah laksanakan, nyatakan ya. Saya pasti anda telah berpengalaman, jadi kalau telah berpengalaman semua, isikan ya semua. Setelah isi, klik simpan. Dan akan terdapat paparan ID anda 174057, nama program penyediaan dan pembuatan makanan 012 tahap 3 2012. Penilaian kiri anda markahnya lah 100%, dan fungsi ini tak ada. Itu saja. Dan kemudian langkah yang seterusnya ialah yang warna hijau ni, tambah kod program dalam program ST. Maksudnya anda perlu menambah satu lagi program kerana ST ataupun single tier perlu lebih dari satu program dan merangkumi semua tahap. Okey, klik saja tambah kod program ST warna hijau ni, masukkan tahap kedua pula. Macam tadi tahap 3, isi yang tahap kedua pula. Jangan salah kursus. Tadi kita ambil ialah penyediaan pembuatan makanan. Jangan salah yang ambil yang lain pula. Jadi penyediaan dan pembuatan makanan. Jadi kita ambil penyediaan dan pembuatan makanan HT 012 tahap 2. Oh, silap ni, tahap 2. Kita kena cari tahap 2. Yang ni silap. Pastikan jangan ada kesilapan seperti tadi. Penyediaan dan pembuatan makanan tahap 2. Kemudian save. Okey, di paparan ini akan tersedia anda telah mendaftar dua kursus, dua kod NOS, iaitu pertama ialah kod tahap 3, yang kedua tahap 2. Tahap 3 anda telah selesaikan penilaian kendiri. Manakala tahap yang kedua juga anda juga perlu mengisi penilaian kendiri anda. Sekarang masih lagi belum isi, jadi sila isikan penilaian kendiri anda. Isikan ia semua jikalau anda telah menguasai kesemuanya. Dan saya pasti anda telah menguasai program, menguasai kemahiran-kemahiran ini. Tahap 3, tahap 2 dan tahap 3 kursusnya, kemahirannya berbeza. Biasanya tahap 3 adalah lanjutan kepada tahap yang kedua. Dan setelah kita nyatakan, kita cek semula sama ada yang mana yang belum isi, dan setelah pasti semua telah diisi, kita tekan simpan. Simpan. Dan di sini telah terpapar anda telah kod anda ialah
ID anda adalah 174057. Kod program penyediaan dan pembuatan makanan HT012 -3 2012 dan juga HT012-2 tahap 2 2012. Jadi di sini penilaian kendiri anda kedua-duanya 100%. Dan setelah anda mengisi ini, iaitu tahap 3 dan tahap 2, klik hantar penilaian kendiri. Klik hantar penilaian kendiri. Dan di sini akan terpapar permohonan anda tadi, iaitu status permohonan penganuhan pencapaian terdahulu anda ialah ID permohonan, kaedah persijilannya ialah single tier, iaitu single tier, dan apakah tindakan yang akan anda perlu ada selepas ini. Jadi klik di sini, klik status dan tindakan untuk tindakan selanjutnya. Okey. Jikalau anda dibayar oleh bahagian pendidikan khas, anda klik di sini yang warna biru muda. Anda memohon melalui agensi di mana bayaran akan ditaja oleh agensi berkenaan. Jadi klik yang berwarna biru muda ini. Klik yang berwarna biru muda ini, jangan yang berwarna ungu. Di sini ada pemakluman disclaimer. Permohonan akan diproses dalam masa tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan ini dihantar. Sekiranya permohonan masih dalam semakan selepas 14 hari, anda perlu menghubungi JPK di jpkpptgp@mohr.gov.my. Jadi di sini kenyataan yang perlu anda isi, iaitu kaedah persijilan single tier, nama khusus ialah penyediaan dan pembuatan makanan. Jadi kena isikan di sini. Yang pertama, kaedah penilaian ialah, jadi oleh kerana tadi saya telah terangkan tentang sama ada anda hendak isi portfolio atau penilaian amali. Bagi guru-guru yang baru 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, kurang daripada 5 tahun, anda digalakkan memilih penilaian amali. Manakala yang telah berpengalaman lebih daripada 5 tahun atau 7 tahun, digalakkan mengambil kaedah penilaian portfolio. Jadi di sini kita pilih penilaian amali. Alamat kaunseling, isikan nama sekolah anda. Masukkan seperti biasa nama sekolah, kemudian postcode. Ini contoh saya sekolah ni, bukan sekolah yang sebenar-benarnya. Masukkan nama negeri dan agensi. Jikalau anda ditaja oleh sesuatu agensi, oleh kerana anda ditaja oleh bahagian pendidikan khas, cari bahagian pendidikan khas. Cari perkataan PPKI. Di sini ada bahagian pendidikan khas PPKI, BP khas KPM, ST. ST maksudnya secara single tier. Khusus yang dia dalam perjanjian antara bahagian pendidikan khas dan juga JPK ialah mengadakan khusus VTO, khusus SKM secara single tier. VTO akan diajar oleh orang daripada SIAS, maka SKM akan dikawal selia oleh JPK melalui PPL yang akan datang di sekolah-sekolah anda semua. Jadi nama-nama penganjur, nama penganjur yang anda perlu klik di sini ialah klik bahagian pendidikan khas. Okey. Pastikan selepas klik bahagian pendidikan khas ini,
sila klik simpan permohonan. Jikalau anda tidak klik simpan, tak akan keluar nama pendidikan, Jabatan Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Khas di situ, bahagian pendidikan khas. Okey, setelah simpan tadi, langkah yang seterusnya ialah anda perlu memuat naik surat pengakuan tempoh pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. Yang kedua, salinan SKM tertinggi jika tiada rekod dalam sistem. Dan yang ketiga, surat sumpah akun sumpah bagi yang bekerja sendiri. Bagi anda semua, calon-calon yang lain ialah anda semua perlu masukkan, yang pertama ialah masukkan surat kebenaran ataupun surat pengesahan majikan daripada pengetua ataupun guru besar, dan simpan permohonan. Ingatkan, yang pertama ialah simpan. Kemudian masukkan surat yang kedua ataupun sijil ijazah anda yang kedua, juga tekan simpan. Dan yang ketiga, masukkan surat-surat berkaitan ataupun sijil yang berkaitan dengan kursus yang anda akan ambil. Contohnya anda telah membuat kursus roti di college community. Masukkan sijil tersebut dan tekan simpan permohonan. Jangan hantar permohonan selagi benda itu tidak lengkap. Saya ulang sekali lagi. Selepas kita mengisi pusat penaja tadi, pergi ke bahagian bawah sekali, muat naik salinan dokumen. Pasti dokumen itu dalam berbentuk PDF. Okay, di sini saya berikan satu contoh cara untuk upload sijil anda. Okey. Bagi contoh, dalam bentuk PDF saja, tidak melebihi 2 MB. Klik browse. Pilih nama sijil ataupun surat tadi. Klik OK. Kalau tulis undefined, tulis OK. Dan di sini adalah terpapar nama sijil tu, iaitu sijil ini sijil Majlis Laitan Vokasi Kebangsaan, maksudnya MLVK. Nama lama bagi Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Jadi setelah itu tunggu dia loading. Bila dah masuk saja, tulis sini ialah mlvk.pdf, simpan permohonan. Okey, ini dah ada satu. Kemudian masukkan lagi, browse lagi, pilih surat yang kedua ataupun sijil yang kedua. Katalah ini sijil yang kedua. Open. Klik OK, undefined OK. OK lagi. Dan tekan simpan. Jadi permohonan anda sekarang ni telah setelah anda mengisi semua ketiga dokumen tadi. Yang pertama ialah surat pengesahan majikan, yang kedua ialah sijil ataupun degree yang berkaitan, dan yang ketiga ialah surat-surat sokongan ataupun sijil-sijil berkaitan dengan kursus yang anda ikuti. Tiga di dokumen ini. Dan selepas tu, setelah anda simpan dan ketiga-tiganya telah diupload, kliklah hantar permohonan. Ingat sekali lagi, sebelum hantar permohonan, pastikan telah klik penaja. Pastikan nama bukti-bukti diri anda semua, bukti peribadi, bukti sekolah dan bukti tempat amali, dan semuanya telah diisikan. Dan juga penaja siapa ialah bahagian pendidikan khas, dan 3 surat dan 3 dokumen yang terakhir ini, dan hantarlah permohonan anda. Klik yang bawah ni, hijau ni, hantar permohonan. Okey, setelah anda menghantar permohonan tersebut, tekan butang hijau dan hantar permohonan itu, refresh semula, dan di situ akan dinyatakan. Sebagai contoh, di sini ialah bagi kursus yang saya ambil dulu, iaitu 159, kodnya ialah mengikut tahap. Jadi di situ status dan tindakan ialah permohonan dalam semakan.
Permohonan dan semakan ialah selama 14 hari. Jika berlakunya kesilapan, sebagai contoh salah alamat, kemudian CJ-nya tak sesuai, kemudian tahun perkhidmatan tidak cukup, dan permohonan itu akan disemak selama 14 hari, dan selepas 14 hari anda akan dapat kenyataan bahawa permohonan anda telah ditolak. Namun demikian, jikalau seperti ini, single tier dekat status tindakan ialah permohonan telah disokong, kemukakan bayaran. Jika keluar yang ini, permohonan telah disokong, kemukakan bayaran, bermaksud permohonan anda telah diterima oleh Jabatan Pembangunan Kebayaran dan pihak penaja anda iaitu bahagian pendidikan khas akan mengemukakan bayaran kepada JPK atau Jabatan Pembangunan Kebayaran untuk anda memulakan kursus anda, sama ada VTO ataupun SKM. Pastikan ID permohonan, hafalkan ataupun catatkan di mana-mana. Pastikan kaedah persijilannya betul, iaitu single tier, dan setelah permohonan telah disokong, maklumkan dengan segera kepada penaja anda iaitu bahagian pendidikan khas untuk dikemukakan bayaran, dan kursus itu akan bermula selepas mendapatkan kenyataan khas daripada JPK. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kebayaran, menunjukkan permohonan anda telah disokong. Anda perlu mencetak selip permohonan dan hantar kepada JPK beserta bayaran. Permohonan ialah permohonan individu, selip permohonan SKM secara PPT. Yang ini ialah permohonan agensi. Ringkasan permohonan SKM secara PPT dijalankan oleh bahagian pendidikan khas, dan bayaran juga dikemukakan oleh bahagian pendidikan khas. Bagi anda yang belajar bayar sendiri, permohonan secara pos tidak dibenarkan. Sekarang hanya boleh menggunakan dua cara saja, iaitu secara online ataupun secara wang pos. Jadi sekian saja penerangan saya. Sekian, terima kasih. Okay, cara log out daripada MySpike ialah tekan pada nama anda di sini dan log out.